اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Okey, hari ini kita tadabbur ayat-ayat pilihan dan kita pilih ayat daripada surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 47, ayat 46 dan 47. Dan kita boleh bagi tajuk bagaimana ataupun cara berdebat dengan yang terbaik mengikut Al-Quran. Berdebat adalah salah satu cara berdakwah. Berdebat adalah salah satu cara berdakwah. Sebab itulah pendakwah dia kena belajar cara berdebat. Sebab berdebat adalah salah satu cara berdakwah. Bahkan Allah sebut banyak dalam ayat Al-Quran bagaimana cara berdebat dan siap dengan contoh-contoh. Dan antara ayat yang Allah perintahkan supaya kita berdakwah dan Allah sebut salah satu cara berdakwah ialah berdebat, iaitu surah An-Nahl ayat 125. Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah An-Nahl ayat 125, muka surat 281. 281. Maksudnya ialah Allah berfirman, Ud'u ila, serulah, berdakwahlah. Ini perintah kepada umum. Ud'u fi amar, bila fi amar menunjukkan perintah. Perintah menunjukkan wajib. Ud'u, serulah, ajaklah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan engkau. Bila berdakwah, dia ada satu jalan sahaja, iaitu jalan rabbika. Kenapa jalan ni disandar kepada Rabbika? Sebab jalan ni, pertama, jalan ni saja yang akan menyampaikan kita kepada Tuhan. Yang kedua, jalan ni ialah jalan yang ditetapkan oleh Allah, bukan direka oleh manusia ataupun mengikut hawa nafsu manusia. Jadi bila sebut sabilillah ataupun sabili Rabbika, bermakna kalau kita ikut jalan ni, kita akan sampai pada Tuhan. Kalau tak ikut jalan ni, tak mungkin sampai pada Allah. Yang kedua, nama ni, jalan ini disandar pada Allah sebab yang menggariskan jalan-jalan ini, cara ini ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia, bukan Muhammad. Okey, macam mana nak mengajak manusia kepada jalan Allah? Bil hikmah, dengan cara hikmah. Ramai yang berdakwah tapi gagal sebab apa? Sebab tidak ada hikmah. Ramai yang berdakwah ataupun ramai yang tak berdakwah sebab tak pandai berhujah. Sebab tidak ada hujah. Sebenarnya bukan tidak ada hujah, tapi asasnya ialah tidak ada ilmu. Jadi bil hikmah ni, apa maksud bil hikmah? Bil hikmah ni bukan mesti dengan bahasa yang lembut sahaja. Bil hikmah ialah dengan bijaksana. Bijaksana ialah sesuai dengan orang, sesuai dengan tempat, sesuai dengan keadaan. Itu maknanya hikmah. Kalau orang tu jenis jahil,
tak tahu apa-apa, maka kita guna bahasa yang lembut. Kita guna bahasa yang lembut. Tapi kalau orang tu dah berilmu, kemudian ada kedudukan dalam masyarakat, tiba-tiba buat salah juga, maka hikmahnya bukan dengan berlembut. Kadang-kadang kita kena bertegas. Kadang-kadang kena bertegas. Jadi hikmah ni bukan semestinya lembut. Hikmah ialah lebih tepat ikut keadaan. Ikut sesuai dengan keadaan pendakwah dan keadaan semasa, situasi pendakwah. Contoh Nabi bila tengok orang Badui kencing dalam masjid, Nabi berdakwah dengan cara yang lembut. Nabi biarkan dia kencing. Kemudian Nabi suruh sahabat siram. Itu bil hikmah. Makna nampak macam lembut kan? Tapi bila 3 orang sahabat yang ponti dalam peperangan Tabuk, antaranya Ka'ab bin Malik, Nabi berdakwah kepada mereka ni juga dengan hikmah. Tapi caranya bukan dengan bahasa yang lembut, dengan ketegasan. Iaitu Nabi arahkan para sahabat semua jangan bercakap dengan 3 orang ni. Jangan bagi salam. Kalau mereka bagi salam, jangan jawab. Itu pun dengan hikmah. Jadi hikmah ni bukan mesti sentiasa lembut. Kadang-kadang dengan anak kita, ada tempat kita kena berlembut. Itu hikmah. Ada tempat kena guna rotan. Itu pun juga adalah hikmah. Nabi kata, ajar anak kamu solat ketika umur 7 tahun. Ajar tu adalah hikmah. Tapi selepas 10 tahun, umur dia 10 tahun, dia tak solat. Maka Nabi kata, pukul je. Pukul tu sebenarnya juga adalah hikmah. Okey. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil hasanah dia dengan peringatan. Peringatan ni makna ada unsur-unsur yang mendorong dia untuk beriman, untuk beramal soleh. Kita bagi janji, kalau buat baik ni amal balasannya syurga, kalau buat amalan ni balasannya sekian-sekian. Dan kalau dia degil, kita bagi amaran. Dia panggil tarhib. Dia panggil targhib. Kalau bagi dorongan, dia panggil tarhib. Kalau bagi amaran, dia panggil targhib. Kalau dia degil sikit, kita bagi ayat-ayat yang memberi amaran kepadanya. Kalau buat jahat, balasannya sekian-sekian. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kepada golongan yang seterusnya, iaitu orang yang merasakan pendapat dia betul tapi sebenarnya salah. Dia ada ilmu. Maka orang macam ni dengan cara yang terbaik. Ini yang kita akan bincang, ayat yang kita akan bincang hari ini ialah yang ketiga ni. Iaitu berdebat dengan cara yang terbaik. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tujadilu. Dan jangan tujadilu. Tujadilu apa dia? Tujadilu daripada jidal. Jidal ataupun mujadalah. Iaitu munaza'atul khasmi bil adillah al-qati'ah. Munaza'atul khasmi bil adillah al-qati'ah. Iaitu kita mengatasi musuh kita dengan hujah yang padu, dengan hujah yang kuat. Jadi jidal ataupun mujadalah dalam bahasa Arab ialah kita berlawan dengan musuh dengan hujah yang kuat, yang tuntas. Dengan dua tujuan. Jadi berdebat ni berhujah dengan hujah yang jelas, yang benar, dengan dua tujuan. Satu, untuk menang, ataupun salah satu lagi untuk mematahkan hujah lawan. Itu tujuan berdebat. Biasa tujuan berdebat ni sama ada untuk menang, yang kedua untuk mematahkan hujah lawan. Tapi dua-dua tu maksudnya lebih kurang. Bila kita patahkan hujah lawan, maknanya kita nak menang lah. Okey. Allah kata jangan
jangan kamu berdebat. Ahlul kitab. Ahli kitab. Siapa ahli kitab? Okey, ahlul kitab ialah allazina utul kitab. Orang yang, mereka yang diberi kitab. Mereka yang diberi kitab. Walau lam ya'malu bihi. Walaupun mereka tidak beramal dengannya. Ini definisi ahli kitab secara umum. Iaitu sesiapa yang diberi kitab. Walaupun mereka tidak beramal dengannya. Sebab itulah ahli kitab ni, dia refer kepada siapa? Yahudi dan Nasara. Mereka ada kitab. Yahudi kitabnya Taurat. Nasara kitabnya Injil. Tapi mereka beramal tak? Tak. Tapi Allah tetap gelarkannya ahli kitab. Cuma bila sebut ahli ni, dia ada dua. Satu ahli yang sebenar. Yang kedua ahli yang tidak sebenar. Contoh ahli Al-Quran. Ada golongan dia panggil khasatullah. Khasatullah mana? VVIP kepada Allah. Siapa ni? Ahlul Quran. Bila sebut Ahlul Quran, apa makna dia? Iaitu orang yang menghafal Al-Quran dan beramal dengannya. Bila sebut Ahlul Quran, yang Nabi sebut dalam satu hadis, bagi Allah tu ada khasatuhu, iaitu golongan VVIP. Bila ditanya siapakah khasatu Allah, VVIP kepada Allah, maka dijawab iaitu Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran? Iaitu orang yang menghafal Al-Quran dan beramal dengannya. Allazina hafizu Al-Quran wa amilu bihi. Mereka yang menghafal Al-Quran dan beramal dengannya. Okey, kalau dia menghafal saja tapi tak beramal, adakah dipanggil juga Al-Quran? Ya, dipanggil Al-Quran tapi bukan yang sebenarnya. Bila dia menghafal Quran tapi tak amal ataupun tak faham, dia dipanggil juga Al-Quran tapi bukan yang dimaksudkan sebagai VVIP kepada Allah. Khasatullah. Jadi kalau kita nak darjah yang paling tinggi di sisi Allah, satu hafal, yang kedua beramal. Okey. Jadi ahli kitab ni ialah orang yang diberi kitab. Siapa ni? Yahudi dan Nasara. Kenapa dibataskan kepada Yahudi dan Nasara? Sedangkan yang diberi kitab ramai kan? Ada juga yang diberi kitab Zabur, kitab Nabi Daud, kan? Tapi mereka termasuk tak dalam ahlul kitab? Tidak termasuk. Jadi kenapa dibataskan kepada dua sahaja, Yahudi dan Nasara? Sebab apa? Sebab kitab yang masih ada, walaupun telah diubah, hanya dua, Taurat dan Injil. Adapun Zabur telah hilang. Hilang daripada sejarah. Yang hanya kekal pun dalam keadaan yang bukan original, yang telah diubah, iaitu Taurat dan Injil. Sebab tu bila disebut Alkitab dalam Quran, bermaksud ialah Yahudi dan Nasara. Okey, ulama beza pendapat. Ahli kitab ni yang ada kitab. Tapi bangsa apa? Orang apa? Ada pendapat mengatakan Bani Israel sahaja. Ada mengatakan Bani Israel sahaja. Tapi ada pendapat ulama mengatakan siapa saja yang menganut fahaman Kristian yang berasal daripada kitab Taurat ataupun yang berfahaman Nasrani yang berasas daripada kitab Injil, walaupun dia bukan daripada Bani Israel, maka dia juga digelar ahli kitab. Jadi ulama beza pendapat. Siapakah ahli kitab? Adakah Bani Israel sahaja ataupun termasuk bangsa lain? Ulama beza pendapat. Okey.
Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab yang dah ada kitab, yang ada ilmu. Yang sebenarnya ahli kitab ni beza dengan al-musyrikun kan. Orang kafir ni ada dua. Lam yakunil lazina kafaru min orang kafir ni ada dua. Satu min ahlil kitab. Yang kedua al-musyrikin. Apa beza ni? Apa yang membezakan ahli kitab dengan musyrikin? Sebab Allah kata jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Jadi musyrikin boleh tak berdebat dengan cara yang kasar? Kalau ikut ayat ni. Bolehlah. Boleh. Sebab itulah kalau kita perasan banyak yang Allah guna perkataan yang ialah bagi kita kasar. Tapi bagi Allah sesuailah. Allah kata apa? Summun, bukumun, umyun, pekak, buta, tuli. Allah tuju pada orang musyrikin. Allah kata lahum qulubun, ada hati tapi tak faham, ada telinga tapi tak dengar. Allah tuju pada orang musyrikin. Ahli kitab, ni. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab illa kecuali billati dengan cara. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada perkataan allazi, kan? Ada perkataan allati. Apa beza dia? Biasa jumpa tak dalam Quran? Biasa. Apa beza dia? Dua-dua ni makna apa? Makna apa? Ada kalau allazina, kalau ramai orang-orang yang. Tapi kalau allazi dia mungkin orang, mungkin benda. Jadi yang satu. Jadi allazi yang, allati pelajar ada yang belajar bahasa Arab tak? Salam daripada Pulau Maiga. Pulau Maiga jawab sikit. Rijal. Apa keluar munafik pula tu? Siapa belajar bahasa Arab? Okey. Allazi, yang. Allati, yang juga. Mana sama. Cuma allazi ni untuk muzakkar. Untuk lelaki. Kalau allati untuk muannas. Jadi kalau saya kata Muhammad yang, Muhammad allazi. Kalau Fatimah ataupun Zainab, allati. Kan? Okey. Dalam ayat ini Allah kata apa? Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan yang. Yang ni muzakkar ke muannas? Muannas. Kenapa muannas? Sebab dia refer kepada perkataan allati ni refer kepada at-tariqah. At-tariqatu. Apa makna at-tariqah? Jalan. Jadi at-tariqah ni makna dia jalan. Perkataan tariqah ni muzakkar ke muannas? Apa tanda muannas? Apa tanda muannas? Bukan. Bukan. Alillah semua ada, muzakkar ada, muannas ada. Tam merbutah. Dah lama tinggal bahasa Arab kan? Tam merbutah. Jadi kalau at-tariqah muannas, sebab tu Allah guna perkataan allati, bukan allazi. Jadi maksud ayat ni apa dah? Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara. Cara apa? Hiya ahsan. Cara yang ia. Hiya pun sama. Wassalam. Hiya pun sama. Kalau huwa lelaki kan? Huwa muzakkar. Kalau hiya muannas.
Jadi kalau hiya mu'annas, di sini Allah guna huwa ke hiya? Ya, mana mu'annas lah. Dia refer kepada apa? Tadi, at-tariqah. At-tariqah mu'annas. Jadi jangan kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang hiya ahsan. Apa makna ahsan? Terbaik. Bukan baik ya. Kalau baik apa dia? Hasan. Kalau baik hasan. Kalau ahsan terbaik. Dengan cara ia terbaik. Okey. Di sini ada hukum. Apa hukum? Iaitu apa hukum berdebat dengan ahli kitab? Hukum berdebat dengan ahli kitab dengan cara yang terbaik. Hukum sunat ataupun wajib ataupun makruh ataupun haram. Apa dalil? Mana? Mana boleh nanti jawab masa tempat lain nak tunjuk kat mana? Lah, jangan. La ni menunjukkan apa? Larangan. Bila larangan menunjukkan haram. Satu. Yang kedua, lagi tegas apa dah? Jangan kamu berdebat kecuali. Mana lagi tegas? Kecuali dengan cara yang terbaik. Jadi bila kita berdebat dengan ahli kitab dengan bahasa yang kesat, apa hukumnya? Berdosa, haram. Ahli kitab ni kafir. Kalau dengan orang kafir ahli kitab pun haram, kita berdebat dengan cara yang kasar, bahasa yang kesat, maka berdebat dengan sesama Islam lagi haram. Kan? Biasa tak orang Islam berdebat sama sendiri, kemudian keluar perkataan yang kesat kan? Makna dalam berdebat, kononnya nak cari kebenaran, tapi dah melakukan benda yang haram. Okey. Saya nak tanya, kenapa kena berdebat dengan ahli kitab dengan cara yang terbaik? Kan dia kafir. Kan? Patut orang kafir ni maki hamu je lah. Ahli kitab tak guna, mengaku pakai kitab tapi mengubah kitab. Kenapa? Kerana mereka ada kitab. Mereka ada kitab. Yalah, kenapa dengan ahli kitab kena berlembut? Apa beza ahli kitab yang bawah Nabi Musa? Adakah dia orang kafir? Yang Ustaz cakap sekarang, tak apa. Tak. Ahli kitab zaman Nabi Musa, dia tak panggil ahli kitab. Ahli kitab ni bila mula dipanggil? Bila turun Al-Quran dan mereka tak beriman dengan Al-Quran. Masa zaman Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, dia tak panggil ahli kitab. Dia panggil apa? Kaum Musa lah, orang yang beriman. Yang ikut Nabi Isa, dia tak panggil ahli kitab. Dia panggil orang yang beriman. Hawariyun. Pengikut Nabi Isa. Okey? Jadi ahli kitab ni digelarkan bila? Bila mereka tak beriman dengan Al-Quran. Kafir lah. Kan? Okey, apa jawapannya? Kenapa wajib berdebat dengan orang kafir daripada kalangan ahli kitab dengan cara terbaik? Kalau buat kasar je, berdebat cara kasar, berdosa. Padahal dia kafir. Sebab dia percaya pada Nabi yang sama. Ha? Orang Islam percaya Nabi-Nabi yang sama, dia pun percaya pada Nabi yang sama. Jadi tak nak berbalah dari situ lah. Kita kena cakap cara baik. Kalau tidak, kita akan mengutuk sama sendiri dan kita mengutuk Nabi-Nabi yang sama. Sikit lagi. Sebab mujadalah ni, berdebat ni salah satu cara berdakwah. Jadi antara berdakwah dengan orang musyrikin. Orang musyrikin ni dia tak sembah Allah. Berbeza dengan ahli kitab. Ahli kitab sembah tak Allah? Sembah. Cuma bagi mereka konsep dia Trinity kan. Jadi mana lebih mudah untuk kita berdakwah antara musyrikin yang mensyirikkan Allah, yang sembah berhala, dengan ahli kitab yang sembah Allah cuma dalam konsep yang berbeza. Mana lebih mudah? Maknanya wajib kita berdebat dengan cara terbaik dengan ahli kitab supaya mudah untuk kita tarik dia kepada Islam. Itu je. Jadi berdebat dalam Islam dibenarkan hanya satu tujuan. Apa dia? Supaya mereka beriman. Bukan nak tegakkan hujah.
Apatah lagi nak tegakkan benda yang pasah. Tak, berdebat untuk berdakwah. Sebab itulah berdakwah dengan orang musyrikin lain cara, berdakwah dengan ahli kitab lain caranya. Okey, mungkin ada orang tanya, kalau pelajar tak tanya pun saya tanyalah. Macam mana cara yang dikatakan cara terbaik itu? Macam mana? Hukum dah tahu kan? Wajib berdebat dengan cara terbaik. Okey, orang tanya, macam mana cara terbaik itu Ustaz? Cakap lembut, tunduk je. Orang maki pun diam. Akhlak. Akhlak je. Tapi kalau akhlak tak ada hujah, ahli kitab buat hujah macam-macam. Dia baik. Satu yang paling yang paling jalan yang terbaik. Cara yang terbaik ialah hiya ahsan. Satu, hujah Al-Quran was sunnah. Maknanya kalau kita berdebat dengan ahli kitab, cara baik tapi hujah pendapat orang, dia tak jadi ahsan. Tak jadi ahsan. Sebab hujah yang paling baik, hujah yang paling benar, hujah yang paling tepat ialah Quran je. Siapa yang berhujah tanpa Al-Quran, dia tak akan menang dan tak mungkin betul. Okey. Sebab tu dalam surah Al-Furqan ayat 52 ke? Cuba tengok ayat 52. Surah Al-Furqan ayat 52. Ada Allah kata apa? Waw ke fa? Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Okey. Cuba terjemah. Allah kata apa? Fala tuti'il kafirin. Jangan kamu ikut, jangan kamu taat kepada orang kafir. Kemudian wajahidhum, lawanlah mereka, berjihadlah lawan mereka bihi, dengannya. Dengan apa ni? Quran. Hi ni balik pada Quran. Ini perintah Allah. Bila nak berdebat, bila nak berhujah, mesti dengar Al-Quran. Bahkan Allah sebut dalam surah Yunus, "Famaza ba'dal haqq illa dhalal." Tidak ada lagi yang selepas kebenaran, iaitu selepas Al-Quran, mereka semuanya sesat. Okey. Satu. Cara yang terbaik, dia tak mungkin berlaku melainkan pertama, hujah tu mesti daripada Quran dan hadis. Yang kedua, kaifiyah. Cara berdebat ataupun teknik berdebat. Dia mesti ada dua-dua ni. Kadang-kadang orang hujah dah bagus, tapi teknik dia tak. Lintang pukang. Teknik ni termasuklah dari segi bahasa. Dari segi akhlak. Kadang-kadang orang tengah bercakap, dia potong kan. Dia cakap Quran tapi tak beradab. Maka tak akan menjadi hiya ahsan. Ataupun cara dah bagus, bahasa dia lembut, beradab je. Tapi hujah tak kuat. Boleh? Jadi ahsan ni ialah mesti ada dua. Contoh, perdebatan Nabi Ibrahim AS dengan Raja Namrus. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 258. Surah Al-Baqarah ayat 258.
Wa iz qala Ibrahim, alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allah al-mulk. Kemudian qala iz qala Ibrahim Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Okey, ayat ni panjang. Cuba tengok terjemahan dia. Alam tara, Allah bagi tahu pada Nabi Muhammad, ini cara berdebat. Jadi Allah ajar Nabi cara berdebat melalui kisah perdebatan Ibrahim dengan Raja Namrus. Allah kata apa? Kamu tak tengok ke? Allazi haja, orang yang berhujah. Haja ni mana berdebat lah tu. Orang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim. Siapa ni? Berdebat tentang apa ni? Tentang ketuhanan. Nabi Ibrahim percaya pada Allah, Namrud tak percaya. An atahullah. Orang ni Allah bagi apa pada dia? Kerajaan. Kenapa Allah sebut Allah bagi kerajaan pada orang yang berdebat dengan Ibrahim? Allah tak sebut nama. Apa dia? Sampai bila-bila macam mana? Jenis apa? Punca apa? Biasa punca sombong ni sama ada kaya ataupun sebab ada mulk. Jadi Allah nak bagi peringatan. Nama yang berdebat dengan Ibrahim tak penting. Yang penting apa dah? Punca mereka tolak Tuhan ialah biasanya ada kuasa. Kalau Qarun ada harta, Firaun ada kuasa. Biasanya susah. Dia nak tunduk kepada kebenaran. Okey. Perdebatannya apa dah? Iz qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, ini dia Allah ringkaskan. Sebelum tu ada perbualan. Namrud bertanya Ibrahim, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Simple je soalan. Siapa Tuhan kamu? Ibrahim jawab apa? Rabbi, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Okey. Hujah Namrud apa dia? Qala ana uhyi wa umit. Kalau Tuhan kamu menghidupkan dan mematikan, maka aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Okey. Lepas tu apa kata Ibrahim? Hujah Ibrahim betul kan? Allah boleh menghidup dan mematikan. Tapi hujah Namrud betul ke tak? Betul tak Namrud boleh menghidup dan mematikan? Dalam tafsir dia kata pada ambil dua orang, seorang dia bunuh, seorang lagi dia biarkan hidup. Jadi yang bunuh tu dia kata aku mematikannya. Yang hidup dia kata aku. Okey. Hujah tu betul ke tak? Tak betul. Kenapa tak betul? Kenapa tak betul? Sebab bukan dia menghidupkan. Memang dah hidup. Okey, yang mematikan pula? Dia bukan mematikan. Dia membuat sebab yang menjadikan orang tu mati. Kalau dia mematikan, dia tak perlu bunuh. Macam Tuhan nak matikan orang, perlu tak senjata? Tak. Okey, hujah tu hujah bodoh ke hujah betul? Hujah bodoh kan? Okey, Ibrahim kata apa pada Namrud dengan hujah bodoh dia tu? Kalau kita lah duduk tempat Ibrahim, bila Namrud cakap macam tu, kita cakap apa? Kita cakap apa? Hujah tak boleh pakai lagi. Mungkin kita kata, itu bukan kamu menghidupkan, bukan kamu mematikan. Kamu membiarkan orang yang telah hidup. Betul tak? Kita akan jawab. Tapi Ibrahim sepatah pun tak jawab. Ibrahim sepatah pun tak respon dengan hujah dia. Tapi sebaliknya, ayat seterusnya Ibrahim kata apa?
Qala Ibrahim kan? Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Okey. Bila Namrud bagi hujah dia, Ibrahim satu pun tak komen. Dia tak kata, alah bodohnya kamu. Itu bukan mudah. Langsung tak. Tapi dia pergi kepada hujah yang lagi kuat. Yang Ibrahim fikir Namrud tak boleh jawab. Maknanya hujah Namrud yang tadi dia biarkan. Okey. Kata Ibrahim, Allah membawa datang matahari daripada sebelah timur, maka bawalah kamu daripada sebelah barat. Apa jawab Namrud? Jawab apa? Dia kata apa lepas tu? Fabuhital ladzi kafar. Apa makna buhit? Tercengang orang yang kufur. Makna mati hujah tak? Mati hujah tanpa Ibrahim memperbodohkan dia. Boleh faham? Jadi Ibrahim, dalam perdebatan Ibrahim ada tak dua-dua ni? Ada hujah yang kuat, yang kedua cara. Kalau Ibrahim kata, alah bodohlah kamu, habis. Mana Ibrahim bukan cara yang ahsan. Okey. Banyak tak orang kita berdebat kan? Bila dia tengok hujah kita bodoh, dia kata, alah kamu ni tak setaraf dengan aku. Itu bukan ahsan. Bila kita memperlekehkan orang, merendahkan hujah orang, itu bukan ahsan. Kadang-kadang melabelkan. Puak-puak ni tak boleh berdebat, memang puak-puak Wahabi. Itu bukan berdebat. Tak payah berdebat dengan puak-puak ni. Buang masa je. Buang masa je. Termasuk ni, cara berdebatkan. Nabi SAW, satu masa di Mekah, Nabi berhujah dengan orang musyrikin. Al-Walid bin Al-Mughirah. Ada riwayat mengatakan orang panggil dia Abu Al-Walid. Jadi dia ajak Nabi berdebatlah. Okey, dia kata kepada Muhammad, ya Muhammad, dia panggil Muhammad. Aku nak cakap ni. Maka Nabi cakap apa? Ya Abul Walid. Nabi tak panggil nama, tapi Nabi panggil kunyah. Dia mana yang lebih memuliakan orang? Panggil nama ke panggil kunyah? Itu kaifiah cara. Walaupun orang tak hormat Nabi, tapi Nabi hormat dia. Walaupun orang tu orang kafir. Ya Abul Walid. Lepas tu, Abul Walid pun ceritalah. Kalau kamu nak apa sebenarnya? Kamu nak Tok Bomo, aku boleh bagi Tok Bomo yang hebat. Kalau kamu nak apa lagi? Harta yang paling banyak, kami boleh kumpulkan semua harta. Lepas tu Nabi kata apa? Dah habis tak hujah kamu? Nabi tanya, Nabi tak potong. Faham tak? Itu kaifiah. Ada setengah orang kita dah tahu, ini tak boleh pakai. Terus kita pokok, dah. Ini hujah tak betul. Tak. Bagi peluang dia habiskan. Boleh? Itu makna ahsan. Jadi ahsan mesti ada dua ni. Satu, hujah tu mesti kuat daripada Quran dan hadis. Yang kedua, adab. Jangan melabelkan orang, jangan merendahkan orang. Sabar, jangan potong trip. Okey. Kecuali allazina, orang-orang yang zalamu. Mereka zalim. Minhum, dari kalangan mereka. Dari kalangan ahli kitab. Apa maksud ni? Wajib berdebat dengan ahli kitab dengan cara terbaik. Kecuali orang yang zalim. Apa maksud? Pertama, maksud zalim ialah orang yang degil, orang yang sombong. Walaupun hujah Islam tu benar, bukti Nabi tu adalah Rasulullah cukup jelas, tapi mereka tetap tolak dan tetap degil. Orang ni tak perlu berhujah dengan cara yang baik. Habis soalan dia dengan cara apa? Ada dua.
Pertama, biarkan dia, abaikan dia, jangan layan. Yang kedua, kalau kita ada kuasa, perangi dia, hujah dengan pedang. Sama ada dia masuk Islam, ataupun dia bayar jizyah, ataupun bunuh. Boleh? Jadi ada tak dalam Islam konsep paksaan dalam untuk memeluk Islam, ada tak? Tak ada, tak ada. Kalau dia degil sangat, okey, suruh dia bayar jizyah. Tak nak masuk Islam, tak apa. Tapi kalau tak nak bayar jizyah dan tak nak masuk Islam, itu dah mengacau, mengganggu. Maka ketika itu baru boleh diperangi dan dibunuh. Okey. Waqulu Waqulu, dan Allah perintah pada Nabi supaya berkata, Waqulu, katakanlah, amanna, kami telah beriman. Allah perintah kepada Nabi supaya kata pada siapa ni? Kata pada siapa? Ahli kitab. Kata apa? Amanna, kami beriman, billazi, dengan yang unzila, telah diturunkan ilaina, kepada kami. Wa unzila, dan telah diturunkan ilaikum, kepada kamu. Okey, di sini pun ada poin untuk berhujah. Apa dia? Allah kata pada Nabi, beritahu pada mereka, setelah berhujah dengan cara terbaik, beritahu pula. Apa dia? Kami beriman dengan apa yang diturun pada kami. Apa dia? Quran. Dan apa yang diturun kepada kamu. Apa dia? Kalau Yahudi, Taurat. Kalau Nasrani? Okey. Poin ini untuk apa ni? Kenapa kena sebut? Ada faedah tak? Bila berdebat dengan cara terbaik, kemudian Allah kata sebut juga pada mereka, kami beriman dengan Quran dan kami beriman dengan kitab yang diturun pada kamu. Ada faedah tak ayat tu? Apa dia? Kitab yang sama. Jadi? Jadi? Makna ahli kitab, kalau Yahudi, dia mendakwa tak bahawa dia beriman dengan kitab Taurat? Kan? Dia mendakwa kan? Jadi Islam mengajar kita guna hujah dia untuk kena pada mereka balik. Betul tak kamu beriman dengan kitab Taurat? Betul kan? Okey. Kami pun tak ada masalah. Kami beriman dengan kitab kami, Al-Quran, dan kami beriman dengan kitab kamu. Jadi supaya adil, kamu pun kena beriman dengan kitab kamu dan kena beriman dengan bahawa adil. Kan? Kenapa kami boleh beriman dengan kitab kamu, dengan kitab kami, tapi kamu tak boleh pula beriman dengan kitab? Itu ada masalah bagi kamu. Jadi guna hujah dia supaya kita bukan hentamlah. Itu salah satu cara berhujah, iaitu guna hujah dia. Sebagai contoh, tapi contoh ni sensitif lah. Jangan kerak, jangan potong. Bila contohlah kita ambil ayat-ayat sifat kan. Kita kata Allah beritahu dalam Quran dia ada muka kan? Kan? Ada tak? Ada segolongan dia kata apa? Bila sebut Allah ada muka, kita menyamakan Allah dengan makhluk kan? Okey, itu sebenarnya hujah dia ke ataupun dakwaan dia? Itu bukan hujah. Hujah mesti Quran dan hadis. Bila dia kata, kalau kita kata Allah ada muka, maka bermakna kita mengatakan Allah menyerupai. Sebenarnya hujah tu bukan hujah, dakwaan. Dan dia pakai Quran ke pakai otak dia? Pakai logik kan? Bila sebut Allah ada muka, dia terus bayangkan muka manusia. Okey? Kita guna hujah dia juga untuk lawan dia. Apa dia?
Kalau kamu kata bila sebut Allah ada muka, maka kita menyamakan Allah dengan makhluk. Okey? Dia pun bayang muka manusia. Sebab itu dia menafikan Allah ada muka. Okey. Kita kata kuda ada muka tak? Ada. Katak ada muka tak? Ada. Semut ada muka tak? Ada. Tikus ada muka tak? Ada. Tapi semua muka tu sama ke tak sama? Tak sama. Kenapa tak sama? Kenapa tak sama? Lain sebab lain makhluk. Kalau sesama makhluk berlainan, muka pun berlainan, maka manusia dengan Tuhan lagi guna hujah dia juga. Kenapa kamu bayangkan bila sebut muka Allah, kamu bayangkan muka manusia? Sedangkan sesama makhluk pun muka pun berbeza, kan? Kuali ada muka tak? Ada muka kuali. Ada tak muka kuali sama dengan muka kita? Kuala ada tak? Muka kuala ada tak? Ada tak? Ada hidung, mulut, gigi ada? Tak ada. Okey. Kalau kamu beriman dengan kitab, kamu tak ada masalah. Kami pun beriman. Dan kami beriman dengan? Sebab apa? Sebab yang menurunkan satu. Yang masalah kamu ni kenapa? Beriman dengan kitab kamu tapi tak boleh beriman dengan kitab kami. Sedangkan yang menurunkan Tuhan yang satu. Okey, wa ilahuna dan okey, di sini Allah kata yang diturun kepada kamu. Kenapa Allah tak kata yang kamu cakap? Kami beriman dengan yang diturun pada kami iaitu Al-Quran dan kami beriman dengan apa yang kamu cakap. Sebab kalau yang kamu cakap dah diubah. Tapi kalau yang diturun oleh Allah mana? Ori. Boleh tak? Okey. Wa ilahuna dan beritahu lagi pada mereka. Tuhan kami wa ilahukum dan Tuhan kamu wahidun, satu. Hujah lagi. Tuhan kami dan Tuhan kamu sebenarnya satu. Kita berani tak pergi jumpa orang kafir ke, orang Nasrani ke? Kita kata, Tuhan kamu dan Tuhan kami satu. Berani tak cakap? Ataupun dia mendakwa, Tuhan kamu, dia kata pada kita orang Islam, Tuhan kamu dengan Tuhan kami satu je. Kita kata, ya, betul ataupun kita naik angin. Sebab ada setengah orang dia kata apa? Kita tak boleh nak kata Tuhan kita adalah Tuhan dia. Betul kan? Tapi ayat ni jelas. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Betul tak ahli kitab percaya pada Allah? Betul. Kita pun percaya pada Allah. Cuma konsepnya berbeza. Kita betul bahagian tu. Jangan daripada awal lagi kita kata Tuhan kamu dengan Tuhan kami tak sama. Habislah. Okey, kalau Tuhan kami dengan Tuhan kamu tak sama, jangan dakwah pada kami. Kami ada Tuhan, kamu ada Tuhan. Okey, wa nahnu dan kami baginya, bagi Allah, hanya bagi Allah, muslimun. Apa makna muslimun? Tunduk ataupun serah diri. Kami ni siapa? Kami ni siapa? Tak, ayat ni masih berdebat dengan ahli kitab ni. Kami beriman dengan Quran, kami beriman dengan kitab kamu. Tuhan kami, Tuhan kamu satu. Kemudian kami sentiasa menyerah diri kepada Allah. Jadi kami itu termasuk tak mereka? Masuk tak? Masuklah. Jadi kalau sumbernya satu kitab, maka kita semua serah diri kepada Tuhan yang satu. Hu ni balik pada Allah yang satu. Jadi cara berdebat ni ada tak unsur-unsur dakwah supaya mereka akhirnya balik pada kebenaran. Okey, saya nak sebut satu. Bagaimana Nabi berdebat, bukan berdebatlah, berdakwah kepada seorang ahli kitab di Madinah. Nama dia apa dia? Abdullah bin Salam. Ini ulama Yahudi ni.
Sebelum Nabi sampai ke Madinah, dia Abdullah bin Salam duduk di Palestin, tapi bila dia baca kitab tu, ada menyebut bahawa Muhammad seorang Nabi akhir zaman akan muncul dan akan berpindah ke Madinah. Jadi daripada awal lagi dia pergi ke Madinah menunggu. Okey? Bila sampai ke Madinah, dia nak pastikan Muhammad tu adalah betul-betul Nabi. Dia pun bila jumpa Muhammad, Nabi Muhammad ditanya, aku nak tanya kamu 3 perkara. Kalau kamu boleh jawab, kamu adalah Nabi. Nabi sekarang berdebat dengan ahli kitab. Caranya apa? Ahsan. Nabi tak kata, kamu kan Yahudi, tak layak berdebat dengan aku kan. Kamu tak ada hujah pun, kamu dah sesat. Kitab kamu pun telah diubah tak. Nabi dengar, okey, aku dengar. Maka Abdullah bin Salam tanya 3 perkara. Pertama, apa tanda pertama kiamat? Tanda pertama kiamat, tanda besar lah. Yang kedua, makanan apa yang pertama di syurga? Yang ketiga, macam mana anak-anak ni boleh mengikut? Sama ada ikut rupa bapa dia ataupun rupa mak dia. Macam mana cara tu? Kan? Itu hadis sahih tu. Okey, sebelum Nabi jawab, boleh tak pelajar-pelajar jawab? 3 soalan. Saya ulang soalan. Apa tanda pertama kiamat besar? Yang kedua, makanan pertama di dalam syurga. Yang ketiga, kenapa anak ni mirip kepada rupa bapa, yang ni pula mirip kepada Oh, jawab soalan nombor 2 dulu. Nombor 1. Siapa boleh jawab? Ada. Tanda pertama kiamat besar ialah keluarnya api daripada sebelah timur dan dia mengejar manusia sampai pergi ke sebelah barat. Makanan pertama dalam syurga ialah hati ikan paus. Kabidah, al-hut. Oh, Ustaz, hati je mana sedap. Dia bila dalam syurga jangan bayar dengan otak kita yang kat dunia ni. Dalam syurga nama sama, tapi rasa dia berbeza. Dan yang ketiga, macam mana anak ni rupa lebih mirip kepada bapa. Nabi kata bila Aiman itu yang mana dahulu keluar, maka dia lebih condong pada rupa. Kalau yang mak dulu keluar, rupa lebih kepada mak. Kalau bapa dulu keluar, rupa kepada bapa. Maka kata Abdullah bin Salam, asyhadu annaka nabiyyun. Dia pun mengucap dan mengaku dia masuk Islam. Ini antara cara Nabi berdebat dengan ahli kitab, iaitu dengar, bagi peluang, jangan pelekehkan. Walaupun dia sebelum tu kafir. Okey. Wa kazalika, dan begitulah. Anzalna kami turunkan ilaika kepada engkau. Begitulah kami turun pada engkau. Apa maksud ayat ni? Boleh faham tak? Begitulah kami turun pada engkau. Ayat tu sebenarnya dah lengkap ni. Makna Allah nak begitu apa ni? Kalau mereka mendakwa Allah menurunkan kitab pada Nabi-Nabi dahulu, maka sama juga Allah juga turun kitab kepada engkau. Bukan benda baru. Kenapa yang dulu kamu boleh beriman, yang dengan Muhammad, dengan Quran kamu tak boleh beriman? Turun daripada Tuhan yang sama. Ini pun hujah. Fallazina Oh.
ilaikal kitab, kemudian fallazina. Okey. Begitulah kami turun kepada engkau kitab, sebagaimana kami turun kepada para nabi dahulu. Fallazina amanu, maka orang-orang yang atainahum, kami beri kepada mereka Alkitab, yu'minuna bihi, mereka beriman dengannya. Okey, apa maksud ni? Apa maksud ni? Orang-orang yang kami beri pada mereka kitab. Kitab apa ni? Taurat dan Injil. Kemudian mereka beriman dengannya. Dengan apa pula? Dengan apa? Yang kitab apa? Tak. Ini Allah nak puji ni. Ada orang yang kami dulu beri kitab Taurat, Injil, tapi bila ada Quran, mereka pula beriman dengan Quran. Kalau siapa Yahudi tadi seperti Abdullah bin Salam. Kalau Nasrani seperti Najasyi. Dan ada juga orang yang bukan Nasrani, bukan Najasyi, tapi dia dengar kisah ahli kitab, daripada ahli kitab pun dia beriman, seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia banyak dengar maklumat daripada ahli kitab, pun bila datang Quran dia beriman. Mana Allah nak bagi apa ni? Kalau orang tu waras, dia akan beriman dengan mudah. Yang tak beriman ni, nanti Allah begitu apa punca dia. Wa min haula'i, dan dari mereka ini juga. Man yu'minu, mereka orang yang beriman dengannya. Siapa pula ni? Yang tadi orang yang diberi kitab, kan? Bila datang Quran mereka beriman. Yang ni pula ada sebahagian yang lain juga beriman dengan Al-Quran. Ini siapa pula? Dalam tafsir mengatakan ini orang Quraisy. Beza, yang tu ahli kitab, yang ni orang Quraisy, orang musyrikin. Macam mana asas untuk beriman ni? Asas untuk beriman bukan mesti beriman. Maknanya kalau tak ada asas ni, dia tak, ahli kitab tak akan beriman. Orang musyrikin pun tak akan beriman. Mesti ada? Yalah, ahli kitab, ada yang ada kitab tapi tak beriman. Asasnya apa dia? Tak sombong. Lagi? Ada yang lebih asas pada itu. Cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 121. Surah Al-Baqarah ayat 121. Adakah? Allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Betul? Allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Lepas tu? Ulaika yu'minuna bihi. Kemudian waman yakfur bihi wa ulaika humul khasirun. Okey, tengok. Ini asas untuk beriman. Allah puji, iaitu allazina atainahumul kitab. Cuba terjemah. Allazina, orang-orang yang atainahum, kami beri pada mereka kitab. Kitab apa ni? Taurat ataupun Injil. Lepas tu bila dapat Quran, mereka buat apa? Yatlunahu, mereka membacanya haqqa tilawati. Dengan
Dengan sebenar-benar bacaan. Apa maksud sebenar-benar bacaan? Baca lafaz dengan betul. Yang kedua, baca makna. Yang ketiga, amal. Ini maksud haqqa tilawati. Bila ini asas dia. Sebab tu lepas tu Allah kata apa? Ulaika yu'minu nabi. Itulah orang yang beriman dengannya. Setelah apa? Setelah yatlunahu haqqa tilawati. Mana selagi dia tak faham Al-Quran, tak mungkin dia beriman. Dan setelah faham pun, ada tak yang tak beriman? Ada. Allah kata apa? Wa man yakfur bihi. Siapa yang mengingkari dengannya, fa ulaika humul khasirun. Jadi dalam ayat ni Allah nak beritahu yang beriman ni faham tak Quran? Yang beriman faham tak? Okey, yang tak beriman, yang kufur, faham tak Quran? Ada jawapan dalam ayat ni. Yang beriman faham, yang tak beriman? Tengok elok-elok. Tak, betul lah dia tak ikut, dia kufur kan. Tapi dia faham tak Quran? Tengok semula terjemahan. Orang yang kami beri kitab, mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Lepas tu Allah bagi tahu hasilnya dua golongan. Pertama, mereka yang beriman dengannya. Setelah dibacakan. Yang kedua, dia kufur dengannya. Makna yang beriman tu faham, yang tak beriman? Faham. Makna syarat nak kufur mesti faham. Boleh tak kita engkar benda yang kita tak faham? Boleh ke tak? Saya tak percaya benda tu apa dah, saya pun tak tahu. Boleh faham tak? Jadi Allah nak beritahu, orang yang kufur ni dia mengkufuri benda yang haqqa tilawati. Boleh jelas dah? Sebab tu Allah kata wama kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tak akan azab sesuatu kaum sehingga kami utuskan. Makna kalau mesej tak sampai pada dia dan dia tak beriman, Allah tak akan azab. Sekarang mesej dah sampai tak? Dah faham tak? Jadi syarat nak beriman mesti, syarat nak kufur pun mesti. Yang tak faham ni masuk kategori mana? Yang tak faham langsung. Saya nak tanya, yang tak faham ni boleh tak beriman? Tak boleh kan? Yang nak kufur ni boleh tak kalau dia tak faham? Tak boleh. Jadi nak kufur apa kena faham, nak beriman pun yang tak faham ni saya tak tahu duduk dalam golongan mana ni. Tak tahu bodoh sombong ke? Golongan lebih selamat sebab dia tak tahu apa. Golongan lebih selamat, dia tak tahu apa. Yang dah beriman dah tahu tu tolak tak gitu. Tapi Al-Quran dah turun, kalau dia nak jawab dia tak tahu. Tapi sekarang soalnya dia tak faham tu sebab apa? Sebab sombong, sebab tak nak belajar. Itu dosa tak nak belajar tu. Waladhdallin kan? Kecuali dia dalam hutan duduk seorang-seorang, tak jumpa orang, tak jumpa ustaz. Okey. Lepas tu Allah kata apa? Wa ma yajhadu dan tidak yajhadu apa dah? Yajhadu engkar. Tidaklah engkar bi ayatina dengan ayat-ayat kami illa kecuali al-kafirun, orang-orang kafir. Tengok. Allah kata, orang yang kami bagi kitab, mereka bila turun Quran, mereka beriman dengan Quran. Tapi adakah semua? Tak. Ahli kitab tak semua, orang musyrikin pun tak semua. Kemudian Allah bagi kesimpulan. Yang tak beriman tu sebab apa? Tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang yang maknanya punca dia kufur, punca dia kafir apa dah? Dia ingkar. Makna bila dia ingkar, dia faham tak apa yang dia ingkar? Fahamlah. Mana boleh ingkar benda yang tak faham?
Sebab itulah di akhirat besok ada dua tempat dia, syurga dan tak ada satu tempat lagi untuk orang tak faham. Syurga pun tak, neraka pun tak ada. Okey. Jadi sekarang dah faham ayat ni. Dah faham kan dua ayat ni? Lepas faham kena beramal. Kalau tak beramal, kalau tak beriman, masuklah kumpulan ni. Kan? Okey, boleh Dia kena tak boleh ikut lagi. Maksudnya terbatal apa yang dia belajar. Ya. Automatik. Yang dah diberi buku tak boleh lagi, dah tak boleh pakai dah. Tak boleh pakai dah. Sebab itulah Allah sebut kami jaga Al-Quran dan tidak ada siapa yang boleh mengubahnya. Kenapa Allah jaga Quran? Tapi tak ada ayat yang Allah jaga kitab Taurat dan Injil. Tak ada satu pun. Makna apa? Kitab Taurat dan Injil Allah tak jaga. Siapa nak ubah, silakan. Sebab apa? Sebab kitab itu akan tamat tempohnya bila datangnya Quran. Dan saya nak sebut juga ayat yang Allah memuji ahli kitab. Walaupun dia ahli kitab kan, tapi Allah puji dia. Bila tu? Bila dia terima beriman Al-Quran. Dan ciri-ciri ahli kitab dia bila dia beriman dengan Quran, antara yang Allah puji ialah dia baca Quran di waktu malam. Itu kelebihan baca Quran di waktu malam. Cuba buka surah ni. Surah Ali Imran ayat 113. Muka surat 64. Okey. Kita tengok dulu ayat ni sebelum jawab soalan. Allah kata apa? Laisu sawa. Mereka tu tak sama. Siapa mereka tu? Min ahlil kitab. Ahli kitab tak sama. Jangan kita pukul rata. Semua sesat. Semua tak boleh pakai. Tak. Quran ni adil lah. Yang beriman, Allah kata beriman, Allah puji. Yang tak beriman, Allah cela. Ada daripada kalangan ahli kitab ummatun qa'imah. Satu golongan yang berpegang pada agama Allah yang benar. Bila tukar datang Quran, dia tinggalkan kitab mereka. Dan Allah puji sikap mereka. Apa dia? Sifat terpuji oleh kitab bila datang Quran. Selain pada dia beriman, apa dia berdoa? Yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Mereka membaca kitab di waktu malam dan mereka sujud. Maknanya solat, baca Quran. Apa maksud ni? Kalau Allah puji ni menunjukkan benda tu besar. Apa dia? Baca Quran di waktu malam. Kenapa baca Quran di waktu malam? Satu amalan yang terpuji sehingga Allah rakam dalam Al-Quran. Kenapa? Yalah, kita nak baca surah kekasih kita kan. Kita pilih waktu yang sunyi, tak ada orang kan. Offkan telefon kan. Pada kata-kata tu tak ada apa pun. Bunga-bunga, sajak, syair. Tapi kita nak menghayati tu. Sampai ulang sampai 3 kali kan. Tapi bila baca Quran, waktu sibuk, waktu ada orang kan. Waktu dalam kepala ni penuh urusan dunia, sangat-sangat tidak beradab. Dan sangat-sangat tidak berkesan. Sebab tu Allah puji ni. Kalau orang tu pilih waktu malam, makna orang ni hormat Al-Quran. Hormat kebesaran Allah. Sebab kata-kata engkau, aku kena pilih waktu terbaik. Sebab aku nak faham. Dan supaya tidak ada gangguan, aku boleh fokus baca waktu malam. Allah puji. Dan Allah suruh Nabi baca waktu malam kan. Ya ayyuhal muzammil, qum min laila illa qalila kan. Kemudian, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran di waktu malam. Jadi sekarang budaya kita jarang dah baca Quran di waktu malam. Biasa kita baca Quran bila? Masa balik kan? Lepas tu? Masa kecil-kecil dulu. Lepas tu? Bulan Ramadan. Lepas tu malam Jumaat, bukan tengah malam. Kan?
Jadi budaya tu dah tak ada. Ini adalah sunnah Nabi, bahkan Allah memuji. Jadi insya-Allah kita hidupkan. Baca Quran ambillah setengah jam ke, 1 jam ke. Sambil-sambil kita baca, kita tadabbur, kita baca dalam solat. Dia kesan dia sangat-sangat berbeza dibanding kita baca waktu siang. Sangat berbeza. Okey. Bolehkah kita teruskan berhujah dengan ahli kitab jika mereka tidak menerima hujah kita dari ayat-ayat Al-Quran? Mereka pula guna hujah, cukuplah. Dia kalau dia tak terima juga, dia mungkin masuk dalam golongan allazina zalamu, iaitu golongan yang degil, sombong. Cukup. Dan cukup tu ada dua maksud lah. Pertama, kalau kita ada kuasa, ada kerajaan, kita berdebat pula dengan pedang. Paksa mereka bayar jizyah ataupun masuk Islam. Kalau kita tak ada kuasa, abaikan, tinggalkan. Dia soalan, boleh tak kita berhujah dengan ahli kitab, tapi dengan kita guna hujah mereka, iaitu kita baca kitab Injil, kita baca kitab Taurat, supaya kita dapat patahkan balik hujah dia dengan hujah dia. Nah, dia kalau kita dah kuat Al-Quran, kita faham Al-Quran, tak salah kita baca kitab Taurat, kitab Injil dengan tujuan untuk berhujah. Tapi kalau ilmu Al-Quran kita pun lemah, tiba-tiba kita guna hujah kitab Injil dan Taurat. Kemudian Taurat dan Injil pula nak cari yang betul-betul ori sekarang memang susah. Takut-takut kita pun terpesong. Tak apa kalau yang kata rumah kan, rumah sekali nak baca Injil. Ya. Bahkan kalau ikut Syekh Saleh Utsaimin, dia kata sebenarnya tak perlu kita baca kitab Taurat dan Injil. Sebab apa? Sebab Quran hujah yang paling kuat. Bila kamu pergi pada Injil, mana kamu pergi rendahkan lagi hujah kamu. Ada pendakwa Kristian berkata bahawa Nabi-Nabi dalam Islam berdosa. Bukti doa Nabi Adam dan doa Nabi Yunus. Termasuk Nabi SAW sendiri beristighfar 100 sehari. Jadi, macam mana hendak berhujah dengan mereka dengan contoh ni? Sebenarnya kalau ikut hujah Al-Quran, memang betul tak? Betul tak Nabi-Nabi berdosa? Kalau ikut hujah daripada Quran, memang betul lah. Allah sebut secara jelas kalau Nabi Muhammad dalam surah Al-Fathu, Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika, daripada dosa engkau. Jadi kalau mereka berhujah Nabi-Nabi berdosa, itu menunjukkan Nabi adalah manusia, Nabi bukan malaikat. Tapi kelebihan Nabi, iaitu Allah jaga para Nabi, para Rasul daripada melakukan dosa besar. Satu. Yang kedua, Allah dah sebut, Allah mengampunkan semua dosa para Nabi yang dulu dan akan datang. Sebelum Nabi buat dosa, Allah dah ampunkan. Jadi itulah kelebihan para Nabi. Walaupun dia berdosa, dosa kecil. Yang kedua, Allah ampunkan sebelum Nabi minta ampun. Saya bukan orang soleh ataupun seorang ustazah, tapi cuba nak berhikmah bila bercakap. Contoh, saya sayang suami kerana Allah. Ilmu ini semua daripada Allah, tapi ayat-ayat ini jadi macam bahan perli dan cuba tunjuk alim. Apa kata-kata yang baik saya perlu cakap? Dah. Dia sebenar, cinta ni yang paling besar dan bukti yang paling jelas bukan ucapan. Dia amalan. Kadang-kadang bila kita selalu sebut saya sayang awak kan, tapi tindakan kita tak menunjukkan saya orang jadi benci dengan ucapan tersebut.
Macam kita kata, kita cinta pada Nabi Muhammad kan. Tapi kita tak ikut sunnah Nabi pun. Bila berdebat, hentam je. Maki je. Jadi akhirnya ucapan tu akan dipermainkan orang. Ataupun orang ketuduh kita ada sifat munafik. Mulut cakap cinta tapi perbuatan tak. Jadi kalau isteri kepada suami, yang paling baik apa dia? Nabi tak pernah, saya tak jumpa hadis lah, Nabi selalu ucap pada Aisyah, aku sayang pada engkau kerana Allah. Tak pernah, tak ada hadis. Tapi yang Nabi sebut apa dia? Isteri yang salihah apa dia? Isteri yang salihah. Bukan yang isteri yang selalu sebut pada suami, I love you, I love you. 20 kali sehari. Isteri yang sayang pada suami, Nabi kata, ialah bila suami suruh dengar. Suami suruh dengar dan taat. Bila suami nampak muka isteri je, rasa terhibur je, rasa sejuk je. Sebab apa? Sebab selalu dengan cakap. Bukan selalu sebut sayang. Boleh faham? Kaedah dia cukup jelas. Jadi sayang ni akan datang bila? Bila isteri selalu dengan cakap suami. Yang baiklah. Tapi kalau selalu cukup sebut sayang-sayang tapi buat tu, abang buat sendiri boleh tak? Bang, tolong pecek belakang. Alah, saya pun penat juga bang. Saya sayang abang 10 kali sebut. Dia tak akan jadi sayang. Betul tak? Siapa ada pengalaman? Betul kan? Kadang-kadang kita rasa macam nak, apa ni? Nak tutup telinga bila dia sebut sayang. Sebab apa? Cakap tak dengar. Okey? Sebaliknya, bangun malam mula baca. Ustaz, kita boleh tak berzikir walaupun dalam apa jua keadaan? Tak. Contoh semasa gosok baju, memandu dan lain-lain. Allah sebut sifat ulul albab. Allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang beriman, orang yang berakal, ialah sentiasa berzikir pada Allah. Bila? Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring. Tapi kita kena ingat, zikir adalah satu amalan yang besar. Iaitu kita nak memuji pencipta. Maka kalau itu satu amalan yang besar, kita kena pastikan waktu kita buat tu, fikiran kita fokus. Maka sebab itulah saya nasihatkan, janganlah berzikir ketika sedang buat kerja lain. Bila kita sedang buat kerja lain, lepas tu masa itulah kita puji Allah. Makna apa tu? Puji Allah tu sama dengan gosok baju je. Kan? Yang kedua, menunjukkan kita ni sampai tak ada masa. Tuhan bagi masa 24 jam. Tiba-tiba masa gosok baju lah nak puji dia. Betul tak? Jadi sepatut zikir kena bagi masa yang khusus supaya kita boleh fokus, supaya boleh khusyuk dan kesan zikir tu. Kesan zikir bukan semata-mata zikir. Apa tujuan zikir? Tak, zikir tu memuji Allah lah. Tujuan zikir. Tujuan memuji Allah apa dia? Kita kalau puji isteri, puji suami, apa hasilnya? Dapat apa? Isteri dapat? Itu mana suami teruk sangat lah. Puji sikit bagi barang emas lah. Tak, dia puji manusia. Kadang-kadang kita nak ambil hati dia. Kadang-kadang kita tak dapat hasil apa pun kan. Paling-paling kurang dia tak marah pada kita. Tapi puji Allah, apa tujuan dia? Oh, dia lebih mahal daripada 1 juta. Tujuan puji Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Puji Allah supaya jiwa kita jadi tenang. Yang berserabut pun jadi tenang je. Dengan apa? Dengan zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan puji Allah jiwa tenang. Maknanya kalau kita tengah gosok baju kita puji Allah, tak tahulah dapat tak hasil tu. Dan kemuncak kepada zikir, kemuncak pada puji Allah yang Nabi puji, yang Nabi sebut 7 golongan yang mendapat bayangan arash, kan? Di padang mahsyar yang sangat-sangat panas. Salah satu golongan yang selamat siapa dia?
yang memuji Allah sampai mengalir air mata. Jadi kalau nak sampai mengalir air mata, kena ambil waktu yang khusus lah. Sunyi, menghayati kan. Sambil-sambil siram pokok, puji Allah. Sambil-sambil gosok, saya rasa tak menangis. Kecuali dia berzikir sambil potong bawang. Itu keluar air mata lah. Yelah, zikir yang terbaik apa dah? Pada waktu malam lah, kita zikir je. Ambil waktu baca Quran, atau ambil masa sikit tu zikir. Macam tu. Contoh lah. Boleh je. Cuma dia ibadat yang paling utama dia waktu malam ialah solat dan baca Quran. Kita boleh berzikir walaupun dalam apa jua. Sebaik-baik, saja jawab tadi. Tapi kalau tengah memandu, kalau ini pendapat Syekh Shalih Utsaimin, bila orang tanya, boleh tak kita berzikir sambil memandu baca Quran? Dia kata kalau sambil memandu, jalan lebuh raya, tak sibuk, dan kita taklah sibuk sangat tengok ke kanan kiri, ketika itu dibolehkan. Daripada kita ada fikiran melayang dengan muzik ke, baik kita berzikir. Tapi dalam keadaan kita sibuk buat kerja, fokus benda lain, maka sebaik-baik jangan zikir. Cukup bila kita nak buat kerja, cukup mula dengan Bismillah. Kemudian ikhlas kerana Allah. Itu juga akan jadi ibadat. Tak mestinya sentiasa mulut berzikir. Allah puji. Apa ayat terbaik yang memberi kesan untuk dibaca dan tadabbur pada waktu malam? Dia sebenar, dia bukan ayat terbaik. Semua ayat Quran, dia yang nak boleh jadi baik, boleh jadi terkesan, boleh jadi menangis. Bukan ayat terbaik, hati yang terbaik. Kalau hati itu bersih, kadang-kadang baca Fatihah apa boleh menangis. Ada imam baca Fatihah menangis, tergesak-gesak. Hanya Fatihah. Sebab apa? Hati dia bersih. Tapi kalau hati keras, baca ayat 30 juzuk pun tak terkesan. Jadi fokus pada hati, jangan fokus pada ayat Quran. Jadi duk cari ayat apa nak suruh berkesan. Tak, bersihkan hati dulu. Kita kena berhati-hati kerana takut nama kita Muslim di mata manusia, tapi kafir. Penyembahan berhala ataupun seumpama dengannya bermula pada zaman mana dan bagaimana ia boleh bermula penyembahan berhala. Wallahualam, kalau ikut Al-Quran zaman Nabi, selepas zaman Nabi Nuh, kan kaum Nabi Nuh, dia mengambil orang-orang yang soleh yang meninggalkan, kemudian dia buat patung. Yaghus, Ya'uq, Nasra, dia bagi nama, kemudian dia buat patung, kemudian sebagai kononnya apa dia? Sebagai peringatan, sebagai memuliakan. Tapi lepas mati generasi yang memuliakan patung tu, datang generasi kemudian menyembah. Jadi kalau ikut Al-Quran, wallahualam, bermula ketika zaman Nabi Nuh ataupun selepas zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ustaz jawab soalan tadi. Soalan apa ni? Dia kata apa? Arwah Ahmad Didat adalah guru pada Dr. Zakir Naik. Jadi jangan kita selalu duk berbangga dengan orang tapi kita tak ada apa pun. Jadi bila kita nak jadi Zakir Naik, okey, cukup lah. Boleh tak kita berhujah dengan akal, dengan golongan etis? Boleh kita pakai akal,
bila mereka menolak Al-Quran dan hadis, tapi akal tu selari dengan Al-Quran. Okey, cukup kita. Okey, kelas kita malam ni pukul 9 suku. Kemudian besok pukul 10.30 pagi insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.